Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari yang mulia ini, hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk menyambung kembali kuliah yang telah kita rehatkan beberapa minggu kerana sambutan Syawal, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung semula dalam pengajian surah An-Nasr. Surah An-Nasr pada muka surat 451. Dan saya pada hari ini tidak ada buku di tangan, tapi saya sempat ambil gambar sebelum datang sebab nak bawa buku berat kapal terbang, jadi saya pun ambil gambar dan saya tak dapat nak sebenarnya ada di laptop. Saya cuba nak ni kan, tapi dia susunan tu tak pandai disusun. Jadi saya baca, harap tuan-tuan dapat semak ikut buku masing-masing. Saya baca apa yang ada daripada salinan gambar yang saya ambil dalam handphone ni. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita insya-Allah. Okey. Dan saya sebelahkan belakang ni sebab saya live daripada dalam bilik sebenarnya. Minta maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah kuliah kita hari ini pun mungkin kita akan habis awal sikit daripada biasa insya-Allah. Okey. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah, Surah An-Nasr 110. 110 adalah surah yang ke-110. Artinya 4 surah terakhir. An-Nasru bermaksud pertolongan. Okey, kita baca seperti biasa. Saya baca dan saya ulas secara ringkas apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Abdullah Yassin untuk kita faham buku ni. Sebelum saya ulas nanti, insya-Allah kalau tak cukup masa, saya akan ulas dengan detail apa di belakang nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr mengandungi 3 ayat dan antara surah yang paling ringkas dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada 3 surah yang mengandungi 3 ayat. Surah An-Nasr, Suratul Asri dan Suratul Kautsar. 3 surah ini mengandungi 3 ayat. Sebab tu antara 3 surah yang terpendek ini, ulama tidak lagi membicarakan tentang bilangan ayat, mereka membicarakan tentang bilangan perkataan. Bila dikira mengikut perkataan, surah Al-Kautsar adalah surah yang paling pendek. Jadi kita katakan surah An-Nasr, surah An-Nasr, surah An-Nasr adalah surah yang ketiga terpendek setelah surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr. Al-Kautsar, Al-Asr, An-Nasr. Saya bila masa hafal dulu, masa belajar, saya ingat ra kat hujung. Surah yang ada ra kat hujung. Surah Al-Kautsar, surah An-Nasr dan juga surah Al-Asr. Okey. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila. Kita terus masuk pada perenggan bawah lah, supaya kita perkataan yang tak disyarahkan saya akan syarahkan. Idza, apabila. Jaa, datang. Nasrullah, pertolongan Allah, iaitu pertolongan untuk mengalahkan musuh. Sebab An-Nasru, kita ada dalam bahasa Arab ni pertolongan ada banyak jenis.
Tapi disebutkan an-nasru. An-nasru maknanya pertolongan dalam erti kata dalam mengalahkan lawan. Sebab tu nama nasru. Nasrun bukanlah pertolongan. Kita bahasa Arab kita boleh pakai al-aun. Al-aun ni pertolongan. Musa'adah juga pertolongan. Dan beberapa lafaz yang lain. Tapi kalau sebut an-nasru mesti ada pihak yang dikalahkan. Di pertolongan dalam mengalahkan musuh. Nasrullah, pertolongan Allah, iaitu pertolongan untuk mengalahkan musuh. Iaitu kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Idza jaa nasrullah, dan apabila datangnya pertolongan Allah untuk mengalahkan kaum musyrikin, wal fath, dan al-fathu. Jadi fathu juga datang. Al-fathu iaitu pembukaan kota atau penaklukan kota Mekah. Saya baca apa yang dekat buku dulu. Nanti tafsir kita akan sentuh kemudian. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan kota Mekah Al-Mukarramah, iaitu kota yang telah menyaksikan peristiwa mereka menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi keluar, Nabi dihalau keluar daripada Mekah. Nabi terpaksa bersembunyi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam gua Thawr. Ketika itu Allah telah sebutkan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tak bantu dia, Allah dah nasarahullah. Allah telah bantu Nabi untuk kalahkan musuhnya. Bila Allah bantu? Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Tatkala Allah akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Tatkala mereka dihalau keluar oleh orang-orang kafir dalam keadaan berdua. Waktu Nabi dihalau keluar, Allah kata Allah dah bagi kemenangan masa tu. Jadi kemenangan yang dibincangkan dalam surah An-Nasri ini, dalam surah An-Nasri, berpunca daripada kemenangan yang pertama yang Allah sebut. Dalam ayat iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, tatkala mereka berdua berada dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala dia berkata kepada rakannya, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi An-Nasru yang Allah kata faqad nasarahullah yang Allah sebut dalam ayat Hijrah adalah punca kepada kemenangan surah An-Nasri. Ini yang akan saya ulas lebih lanjut insya-Allah nanti selepas ini. Yang penting al-fathu di sini adalah pembukaan kota Mekah yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dihalau keluar daripada kampung halamannya dalam keadaan Nabi bersembunyi, akhir sekali kembali selepas 8 tahun. Dalam masa 8 tahun Nabi balik semula membuka kota dan menakluk kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ayat ini turun untuk dengan dua keadaan bagi ulama tafsir. Sebagian ulama mengatakan bahawa idza jaa nasrullah turun sebelum pembukaan kota Mekah selepas peperangan Khaybar. Sebahagian yang lain berpandangan dengan turun ketika ayyamut tasyriq, ketika di Makkah Al-Mukarramah selepas pembukaan kota Mekah. Bagi ulama yang berpandangan bahawa ayat ini turun sebelum pembukaan kota Mekah, ayat ini merupakan salah satu daripada mukjizat menceritakan tentang sesuatu yang akan berlaku. Bagi yang berpandangan bahawa ayat ini turun ketika Nabi melakukan ibadah haji, ayat tasyriq, mereka berpandangan ayat ini merupakan ayat imtinan. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat yang Allah telah kurniakan kepada baginda pada satu ketika dahulu ketika Nabi membuka kota Makkah Al-Mukarramah dan orang masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Okey. Dan kita balik semula tengok pada tafsir ayat secara umum. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiba waktu pembukaan kota Makkah, wa ra'aitan nas, wa ra'aita,
dan kamu melihat. Ra'aita boleh berarti melihat, boleh berarti mengetahui. Melihat dengan mata dipanggil ru'yah basariyah. Melihat dengan hati dipanggil al-ilm. Atau daripada ru'yatul basirah. Ru'yatul basirah. Kita ada basar, ada basirah. Basar melihat dengan mata, basirah melihat dengan hati. Melihat dengan mata meyakini bahawa kewujudan sesuatu secara fiziknya, dan melihat dengan hati mengetahui kebenaran secara faktanya. Jadi kat sini masuk mana? Dua-duanya masuk. Allah kata apa? Ra'aita. Kita tafsirkan dulu dengan ra'aita dengan tafsiran mata. Wa ra'aita, dan kamu telah melihat. An-nas, manusia. Yadkhuluna, memasuki atau masuk, fi dinillah, dengan masuk fi dinillah, dalam agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong atau fauj. Siapa yang biasa kat Mekah tu, kalau kita pergi kat Mekah buat haji, semoga Allah SWT mudahkan urusan-urusan jemaah haji dan memudahkan jalan orang yang niat melakukan ibadah haji pada tahun ini. Fauj, kita akan nampak bila daripada Mina nak pergi ke Melontar, kita nampak dituliskan Fauj 1, Fauj 2, Fauj awal. Fauj itu berbondong-bondong, datang berkumpulan. Ada seorang daripada Umar Sasah, orang depan akan pegang Fauj nombor. Letak kalimah Fa, Waw, Jim, lepas tu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Banyak rombongan-rombongan. Dulu Nabi nak ajak orang Islam, seorang-seorang Nabi jumpa. Nabi pergi ke mana-mana. Tapi bila dah buka kota Mekah, Allah kata yang datang berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan, Fauj 1, Fauj 2, sehingga kan selepas pembukaan kota Mekah, iaitu pada pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8, tahun ke-9 dipanggil sebagai Amul Wufud. Sebab lebih dalam masa sebulan tu, dalam masa setahun tu, lebih daripada 70 kabilah hantar wakil mereka untuk menyatakan bahawa negara kami, kabilah kami masuk Islam dan bersedia berada di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya satu kemenangan, Nabi tak pergi lagi, Nabi tak cari orang masuk Islam, tapi orang yang berbondong-bondong datang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, dua ayat ni cerita tentang nikmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti mana saya sebut sebelum ini, dalam tadabbur bila kita jumpa ayat-ayat syartiyah, contoh idza jaa kat sini, apabila datang, bila kata apabila terdatang pertolongan Allah, pasti ada perintah selepasnya. Bila ayat tu ayat sumpah, pasti ada jawab sumpah. Sini ayat idza dengan huruf syartiyah, pasti ada jawapan dia. Allah kata bila datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kamu melihat manusia ramai, maka ini merupakan kehendak yang sebenar Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat 1 dan ayat 2 merupakan berita dan khabar yang Allah sampaikan. Allah kata pertolongan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan pembukaan kota dan kamu melihat manusia masuk Islam ramai-ramai, maka fa di situ dipanggil jawabus syarat, jawabus syarti, iaitu menjawab persoalan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syarat apabila datang ni. Syaratnya apa? Jawab dia apa yang Allah nak. Allah fastabih, maka sucikanlah Allah, maka bertasbihlah. Orang akan tanya, macam mana sucikan Allah? Allah tu maha suci. Ya. Macam mana cara sucikan Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Allah dengan bertahmid kepada Rabb kamu, iaitu dengan melakukan pujian kepada Allah. Allah maha suci. Jadi macam mana cara kita sucikan Allah? Ialah dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Macam mana cara sucikan Allah? Sucikan Allah dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan wastaghfiruhu, dan istighfarlah kepada Allah
innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha menerima taubat. Tawwaba dengan dua makna. Siapa sahaja bincang bab tawwaba dalam Asmaul Husna, kita berikan dua makna. Makna pertama, tawwaba, Allah maha menerima taubat. Boleh kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat. Apabila hamba memulakan permintaan dan permohonan ampun kepada Allah, Allah akan menerimanya. Karena Allah itu innahu kana tawwaba. Allah maha menerima taubat. Ini pertama. Makna yang kedua, innahu kana tawwaba, bermaksud Allah lah yang memudahkan jalan seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah. Antara jalan Allah mudahkan, bila seseorang itu dekat ajalnya, Allah ingatkan dia kepada akhirat. Dia jadi banyak beramal kepada Allah. Hartanya banyak diberikan kepada jalan Allah. Mulutnya banyak beristighfar kepada Allah. Malah kadang-kadang dalam keadaan orang yang sedang sihat, Allah sakitkan dia sementara, sekejap, supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua taufik kepada Allah. Kerana Allah bersifat Tawwab. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peringatan awal kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Jadi Tawwab boleh berarti Allah memudahkan jalan taubat. Tawwab boleh berarti Allah maha menerima taubat. Kedua-duanya makna yang difahami daripada kalimah tawwab. Okey, ini kandungan surah yang awal. Sebahagiannya saya pada peringkat awal tadi kata tak nak syarah langsung, tapi saya, beberapa perkataan saya dah syarahkan secara untuk fahamkan makna surah An-Nasr secara umum. Kita tengok kepada syarah pada mukaddimah. Mukaddimah kata doktor, suratul Nasr atau suratul Nasri. Kalau tuan-tuan kalau baca surah An-Nasri boleh baca surah An-Nasru. Betul. Surah An-Nasri betul. Dua-dua betul. Tapi kalau bacaan panjang surah An-Nasri mudafun ilaih. Tapi kalau surah An-Nasru pun tak salah. Mana surah satu kalimah, An-Nasru satu kalimah. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz baca surah An-Nasru, bukan artinya ustaz tu tak tahu nahu. Tapi dia ada wajah bacaan. Nanti insya-Allah kita syarahkan. Yang penting kita tahu ada dua kaedah bacaan tu tidak salah. Tapi kalau baca panjang suratul Nasri dia kena pada bawah. Jadi surah An-Nasr, ni cara yang paling ringkas. Penulis Dr. Abdul Hasim, beliau tak nak masuk masalah ni, beliau matikan terus suratul Nasr. Tak letak ra tu ru atau ri. Ini cara yang paling mudah lah untuk sebutan. Suratul Nasr ini terdiri dari 3 ayat termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Saya rasa okey. Saya baca dulu. Surah Makkiyah diturunkan sesudah surah At-Taubah. Dinamakan dengan An-Nasru, pertolongan, diambil dari perkataan An-Nasru yang terdapat pada ayat pertama dari surah ini. Okey, saya nak betulkan surah ini surah Madaniyah. Saya tolong betulkan di situ. InsyaAllah saya akan teks kepada penulis. Kerana pertama kata turun selepas surah Taubah. Surah Taubah, surah Madaniyah. Jadi saya yakin di sini ada kesilapan dalam percetakan. Salah taip. Termasuk surah Madaniyah. Bukan surah Makkiyah. Kerana surah Taubah diketahui surah Taubah surah Madaniyah. Untuk menguatkan bahawa maksud penulis adalah surah Madaniyah kerana beliau kata diturunkan sesudah surah At-Taubah. Dan surah Taubah tidak ada syak lagi adalah surah Madaniyah. Surah Taubah bercerita tentang jihad fi sabilillah. Keizinan berjihad. Allah dan Rasulnya berlepas daripada amalan orang kafir dan munafik dan sebagainya. Dan surah semuanya tentang jihad. Pensyariatan jihad hanya berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Surah ini adalah surah Madaniyah. Tuan-tuan boleh betulkan di situ. Kalimah Makkiyah tukarkan kepada Madaniyah. Malah
dia ketahui bahawa surah An-Nasr adalah surah Madaniyah secara ijma'. Sebab tu saya minta tukar. Dia bukan ada khilaf. Tidak ditemukan khilaf bahawa surah An-Nasr ini surah Madaniyah. Kecuali dengan istilah sebagian ulama yang menggunakan kalimah Makkiyah merujuk pada tempat, bukan merujuk kepada setelah hijrah. Sebab tu tetap tidak salah, tidak salah dari segi penggunaan. Cuma saya lihat buku doktor lebih cenderung kepada penggunaan selepas hijrah dan sebelum hijrah. Apa maksudnya? Dalam penamaan surah, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Berarti surah Mekah atau surah Madinah. Apa erti surah Madinah? Sebagian ulama memberi tafsiran bahawa selepas surah-surah yang diturunkan selepas hijrah semuanya dinamakan sebagai surah Madaniyah. Surah Madinah walaupun diturunkan di kota Mekah. Bila dia selepas hijrah, artinya ketika sebelum Nabi hijrah dinamakan sebagai surah Makkiyah. Selepas Nabi berhijrah, dinamakan sebagai surah. Selepas Nabi berhijrah, dinamakan sebagai surah Madaniyah. Ini cara yang paling terkenal yang ulama gunakan. Dan inilah cara yang masyhur yang kebanyakan dalam buku-buku ulama ulum Quran pegang pada konsep ini. Jadi kalau surah ini turun selepas surah At-Taubah, artinya surah ini diturunkan selepas hijrah. Selepas hijrah namanya surah Madaniyah. Sebahagian daripada ulama ulum Quran atau ulama tafsir, mereka menamakan penamaan surah berdasarkan tempat diturunkan. Artinya kalau turun kat Mekah, Makkiyah. Turun kat Madinah, Madaniyah. Walaupun selepas hijrah. Apa yang berlaku isu pada surah An-Nasr? Surah An-Nasr antara surah terakhir turun. Ikut ta'rif pertama, confirm Madaniyah. Yang saya pegang padanya dan saya yakin itulah yang dimaksud oleh doktor, insyaAllah. Dan surah ini, walaupun turun pada akhir hayat Nabi SAW, namun ketika Nabi di Mekah. Ketika pembukaan kota Mekah. Kalau ambil pada riwayat, turun pada hari Tashriq. Pada hari-hari selepas Raya Haji. Hari-hari Tashriq. Jadi, nak nama di Makkiyah ke Madaniyah, perlu rujuk kepada manhaj yang dipakai. Jadi, kalaulah berkemungkinan, ketika beliau taib di sini beliau maksudkan ialah kerana surah ini turun di hari Tashriq ketika Nabi di Mina. Jadi Mina itu kat Mekah. Namun saya lebih istilah untuk lebih memudahkan kerana buku dalam di tempat yang lain saya lihat Syekh Dr. lebih cenderung kepada penggunaan selepas hijrah. Jadi kita namakan sebagai surah Madaniyah. Erti kata walaupun diturunkan di Mekah namun selepas hijrah, diturunkan selepas peristiwa hijrah, kita namakan sebagai surah Madaniyah. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak potong, tuan-tuan buat nota di situ. Surah Makkiyah kerana tempatnya, Madaniyah kerana masanya. Makkiyah kerana diturunkan di Mekah, Madaniyah kerana diturunkan selepas peristiwa hijrah. Okey. Jadi surah An-Nasr ini terdiri 3 ayat termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah atau Madaniyah ikut syarah tadi. Turunkan sesudah surah At-Taubah. Dinamakan surah An-Nasr atau surah An-Nasr, pertolongan atau surah An-Nasri, diambil dari perkataan An-Nasr yang terdapat pada ayat yang pertama. Dan ini pada kebanyakan ayat Quran diambil nama berdasarkan kepada kalimah yang wujud dalam surah tersebut, kecuali beberapa surah antara surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tak ada nama kalimah ikhlas dalam tu, tapi nama surah Al-Ikhlas diambil berdasarkan kepada maknanya, bukan kepada perkataan. Okey. Terus kita belajar bab munasabah surah. Walaupun duduk kat Sabah, tapi ini munasabah tak ada kaitan dengan Sabah. Munasabah surah, iaitu kenapa diletakkan surah di situ dari segi susunannya. Seperti mana yang kita tahu, kita dah belajar sebelum ini, munasabah surah dibincangkan oleh ulama yang berpandangan bahawa susunan surah itu adalah tauqifiyah. Susunan ayat dalam surah semua ulama ijma' tauqifiyah. Tapi pada peringkat permulaan pengumpulan Al-Quran,
sahabat sempat khilaf secara walau khilaf yang sebentar tentang adakah penyusunan surah itu merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumhur dan hampir berlaku ijma' selepasnya penyusunan surah ini adalah tauqifiyah. Itu Allah yang tetapkan. Apa maksudnya? Surah An-Nasri selepas surah Al-Kafirun dan sebelum surah Al-Masad merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, susunan surah daripada Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai surah An-Nas itu memang Allah suruh, memang Allah tetapkan begitu. Jadi bila mereka kata Allah tetapkan, jadi pasti ada hikmah, dan hikmah itulah yang dinamakan sebagai munasabah dalam ilmu tafsir. Sebab munasabah surah, kenapa surah tu letak kat situ? Jadi biasanya munasabah akan dikaitkan dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya. Okey, kita baca. Kalau pada penghujung surah sebelum ini, iaitu Al-Kafirun, kerana kita dan kitab tafsir bukan mula surah Kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbeza dengan agama kafir musyrikin penyembah berhala. Maka pada surah ini pula, itu surah An-Nasri, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa agama mereka akan musnah. Sedangkan agama Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tinggi dan berjaya ketika mendapat kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Ketika itu memeluk agama Islam, surah ini juga mengisyaratkan baginda sallallahu alaihi wasallam sudah hampir. Okey. Di sini apa kaitan surah Kafirun dan kisah Al-Kafirun yang akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang, sama ada minggu depan atau minggu selepasnya. Surah Al-Kafirun, Allah cerita tentang keadaan orang kafir Quraisy datang offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka berdamai dengan cara yang dicadangkan ialah orang Mekah semua setuju menerima agama Nabi Muhammad sebagai agama baru, dan mereka beragama dengannya, berpegang dengannya, tapi dengan syarat hanya berlaku selama setahun. Tahun yang kedua, semua orang perlu pergi jadi semula agama asal macam agama jahiliyah sebelum Nabi bawa. Tahun ketiga, baru balik semula kepada agama Islam. Berganti begitu. Tiap-tiap tahun berganti. Agama Islam, agama kafir. Islam, syirik. Islam, syirik. Bila offer begitu, Allah kata apa? Kul, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Ayat itu ayat yang tegas di atas prinsip. Jadi apa kaitannya? Allah kata, kalau kamu tegas di atas kebenaran, di atas prinsip tauhid, sama ada ketika kamu senang atau ketika susah, sama ada dalam keadaan orang seksa kamu dan hina kamu macam surah Al-Masad. Abu Lahab kata celaka kamu Muhammad pada surah sebelumnya, surah selepasnya. Atau ketika orang datang offer dengan orang datang tawarkan dengan tawaran-tawaran yang dikatakan sebagai peluang keemasan untuk Nabi berdakwah, tapi jangan sampai kefahaman tu salah, jangan sampai kamu meredai kesyirikan yang berlaku pada orang-orang Quraisy. Jadi ketika itu, oleh kerana Nabi kata lakum dinukum waliyadin, tak apalah, kami ketika sekarang lemah, tak ramai, tapi kami tetap kekal dengan prinsip agama Islam yang bebas pada tauhid, dan kami selepas dapat tauhid kami akan kembali kepada agama syirik. Prinsip ini dan akidah ini dipegang teguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah Kafirun, maka natijahnya Allah akan memenangkan agama Islam ketika pembukaan kota Mekah dan surah An-Nasr. Jadi dua ni, satu ketika Islam sedang lemah, yang kedua ketika Islam sedang kuat.
Kedua-dua ini Allah namakan sebagai kemenangan. Kemenangan yang ayat saya baca pada awal surah, illa tansuruhu faqad nasarahullah, ketika di Makkah peringkat awal, itu satu kemenangan, itu kemenangan dalam mempertahankan prinsip dan akidah. Dan bila kita berjaya pertahankan prinsip dan akidah sejak daripada awal, ketika Allah berikan kemenangan sebenar secara zahir, maka ketika itu kita menang secara kuasa dan menang secara prinsip. Masalah yang banyak berlaku dalam banyak perjuangan menegakkan kebenaran, apabila diberikan tempat dan disyaratkan untuk diamkan kebatilan atau disyaratkan untuk menerima sebarang kekurangan, dalam erti kata dalam masalah mengakur terhadap sebarang kesyirikan atau sebarang perkara yang tidak benar, apa terjadi? Kemenangan dari kemenangan yang tidak jelas. Setelah menang secara kuasa tapi kekal kebatilan yang sepatutnya menjadi prinsip perjuangan dakwah sebelumnya tersebar bersama, maka tidaklah itu kemenangan yang sebenar. Kemenangan yang sebenar, idza jaa nasrullah, pertolongan yang Allah berikan dan al-fath yang Allah redai adalah kemenangan menegakkan agama Allah, dan agama selain Allah Subhanahu Wa Taala itu tunduk dan hina di depan agama Allah. Bukan menang dalam konsep liberal. Konsep liberal dia menangkan bila agama menang, semua boleh. Tak ada siapa menang, tak semua boleh amal tu tak ada masalah. Semua boleh amal, semua bebas bercakap, semua orang bebas buat apa sekalipun, tak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kesilapan dalam bab mentakrifkan kemenangan. Okey. Jadi kita nampak macam tu munasabah ataupun perkaitan antara suratul Nasr dengan suratul Kafirun. Apa kaitan surah Al-Masad, surah selepasnya yang kita baca pada sebelum ketika Ramadan yang lalu? Kaitan yang jelas juga berkaitan dengan keadaan Nabi SAW ketika awal Islam. Di suratul Lahab, keadaan Nabi awal Islam berdepan dengan keluarganya sendiri ketika bapa saudaranya memaki Nabi SAW. Surah Al-Kafirun, ketika awal Islam, ketika Nabi di offer dengan perdamaian yang dilakukan oleh beberapa pembesar Quraisy, maka surah An-Nasr adalah natijahnya. Apa Nabi istiqamah ketika Nabi dihina oleh bapa saudara kesayangannya, dan ketika itu Nabi tetap istiqamah di atas dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika suratul Kafirun diturunkan, Nabi dioffer dengan pelbagai tawaran, Nabi ditawarkan dengan pelbagai jenis tawaran berbentuk keduniaan. Nabi kekal dengan akidah tauhid dan dakwah yang bersih. Dia menatijahkan idza jaa nasrullahi wal fath. Inilah dia kemenangan sebenar. Sebab tu bila Nabi SAW menang dalam surah An-Nasr, orang masuk Islam berbondong-bondong. Tapi katakanlah, kalaulah Nabi bertolak ansur pada peringkat seperti surah Al-Kafirun, mereka nak offer setahun agama kufar, setahun agama Islam, apa terjadi? Takkan zahir agama Islam. Semua agama adalah dia akan dianggap seperti sama, dan pada penghujungnya tidak menyelesaikan masalah, malah kedatangkan banyak masalah. Dan itu yang banyak berlaku. Yang betul dan salah bercampur baur, dan akhir sekali orang tak ada bezakan yang betul salah, dan ketika itu orang yang berada hak benar terpaksa diamkan yang salah. Sebab tu bila Allah cerita dengan kaum Yahudi, Allah kata ya ahli kitab la wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ini pertama larangan Allah. Bila orang nak berdakwah atau nak sampaikan sesuatu perkara, jangan campur adukkan antara hak dan batil. Kalau campur adukkan seperti mana dilakukan oleh ramai golongan ahli kitab, siapa buat benda yang betul, batil itu tersebar di sebalik hak. Contoh zikirullah, zikir yang Nabi ajar diamalkan, ditambah dengan pelbagai zikir. Ibadah Nabi ajar dicampur dengan pelbagai ibadah yang lain. Agama Nabi ajar, tauhid Nabi ajar diterima, ditambah dengan pelbagai kepercayaan yang lain. Apa berlaku? Bila dibiarkan keadaan berlaku, orang dah keliru dah, yang mana betul, yang mana salah. Orang tak ada bezakan dah. Hadis yang sahih dan hadis yang palsu dan juga hadis yang lemah dicampurkan sekali. Apa yang berlaku? Orang tak ada beza yang mana sahih, yang mana tidak sahih. Yang terjadi percampuran antara hak dan batil.
Bila dibiarkan perkara ini berlaku, contohnya ada dia akan berlaku di kalangan masyarakat ni ada dua kelompok. Kelompok yang awam yang tak tahu apa-apa, siapa mereka, sama ada yang baik yang diam ataupun yang banyak buat maksiat atau yang buat perkara bid'ah dalam agama. Yang buat maksiat, yang buat bid'ah, yang awam biasa tunggu dan lihat. Okey, ini orang awam. Bila suatu maksiat dibiarkan berlaku, okey, ini rawam. Macam jenis pertama. Jenis yang kedua ialah di kalangan ulama yang belajar, yang tahu. Yang tahu artinya dia tahu yang mana betul, yang mana salah. Ada dua kelompok. Okay. Adanya dua kelompok. Kelompok awam, sebahagian mereka orang yang baik, yang hanya menunggu dan menerima pandangan ulama atau dia hanya ingin mendengar pandangan guru-guru agama. Orang awam. Di kalangan orang awam ada yang tenggelam dengan maksiatnya. Masyarakat awam yang tenggelam dengan perkara maksiat. Ada yang tenggelam dengan melakukan amal-amal bid'ah yang tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini awam. Dan orang awam ini perlu dibimbing oleh kalangan ulama. Yang ulama yang ada perlu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sepatutnya. Artinya mereka, kalau orang awam yang diam tunggu nasihat, mereka ajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang awam yang buat cegah dengan nahi munkar. Orang awam yang buat perkara bid'ah perlu diajarkan sunnah yang sebenar dan dicegah perkara bid'ah tersebut. Ini tugas ulama. Tapi kalau ulama dalam sebuah masyarakat, ada dua golongan yang Allah kata, wala talbisul haqqa bil batil. Ada ulama yang campur adukkan yang hak dengan batil. Tatkala yang orang awam ni, kawan dia buat maksiat, dia kata tak apa, tu dosa kecil je. Tak apa, tu ni boleh, ni begini. Dia cuba campurkan hak dengan batil. Atau bila orang awam tadi buat amalan-amalan yang tidak Nabi ajarkan, dia pertahankan kerana kaum dia, kerana masyarakat dia, atau kerana jabatan dia dan sebagainya. Jadi ketika itu, atau kawan baik dia, maka bercampurlah hak dengan batil. Ini perangai ulama. Pertama, ulama yang mencampur adukkan hak dengan batil. Tak apa, yang tu betul, yang ni pun betul juga. Tak apa, ni pun boleh, tu pun boleh juga. Ada yang campurkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman-daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Pihak kedua, dia tak masuk campur. Tak sangguplah aku nak cakap betul dua-dua. Tak sangguplah nak kata boleh, benda ni benda hak. Tapi, apa dia buat? Dia diam. Tapi malas nak gaduh. Malas nak cerita. Nanti, jadi pula masa muka dengan kawan member sendiri. Wa taktumul haq. Yang sembunyikan hak wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu sedar ianya berlaku.
Bila dua kelompok ulama ni wujud, ulama yang buat hal campur adukkan hak dengan batil dikatakan sama je. Yang kedua pula tengok, dia kata, aku tak nak masuk campur, tapi aku diam je lah. Diam, tak nak bersuara. Inilah dia menyebabkan kehancuran Bani Israel. Orang awam mereka bebas buat apa sekalipun dalam sama ada bab kemaksiatan, sama ada dalam bab agama. Kemudian orang ulama pula ada yang mengiyakan kesalahan tadi dengan campurkan hak dengan batil atas kepentingan duniawi. Ada pula yang diamkan hanya kerana kawan rakan ataupun malas nak ambil risiko sebagainya. Di sini melahirkan golongan yang Allah laknat. Allah kata, punca Allah laknat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Sangat buruk perangai yang mereka lakukan, sangat buruk perbuatan mereka lakukan. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah perkara mungkar yang dilakukan dalam masyarakat mereka. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sangat buruk perbuatan mereka tersebut. Jadi punca banyak perkara maksiat dan kebatilan, begitu juga perkara bid'ah-bid'ah yang besar berlaku di masyarakat. Puncanya kerana ada dua jenis ulama, iaitu ulama yang pertama yang boleh masuk semua, campurkan hak dan batil, dan dicampur dengan jenis yang kedua, mendiamkan wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, yang diamkan sedangkan dia sedar. Di sinilah wujudnya kehancuran. Waktu kita perlukan ulama rabbaniyin yang sanggup menegakkan agama Allah walaupun berdepan dengan kerugian duniawi pada sebahagian tempat dan sebagainya, namun ia hanya harapkan wajah Allah. Nabi SAW dalam surah Al-Kafirun, Nabi SAW sampaikan agama Allah, tegakkan agama Allah, sampaikan kebenaran dalam keadaan apa sekalipun. Penghujungnya Allah berikan kemenangan dalam suratun Nasri, seperti mana yang disebutkan di sini. Okey, itu kaitan antara surah An-Nasri dengan dua surah sebelumnya. Ketiga-tiga surah menceritakan tentang keteguhan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal Islam, dan ketuhanan bersih itu akan melahirkan kemenangan yang tulen yang memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasri. Okey, tengok surah An-Nasri namanya. Nama surah. Selain dinamakan surah An-Nasr, kemenangan, surah ini juga dinamakan dengan nama surah At-Tawdi', surah selamat tinggal. Surah ini ada dua nama yang terkenal. Pertama surah An-Nasri, yang kedua surah At-Tawdi'. Dan dinamakan juga sebagai surah Al-Fathi. Walaupun surah Fath ada surah yang lain, tetapi di sini sebahagian bernama surah ini adalah surah Al-Fath. Kenapa dinamakan sebagai surah ini surah An-Nasri? Kerana perkataan Nasr yang ada padanya. Suratul Fath kerana ada surat Al-Fath dalamnya, perkataan Al-Fath dalamnya, surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Dan dinamakan sebagai surat At-Tawdi' kerana maknanya. Apa maknanya? Apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hak dan kebenaran dan mengajak manusia pada agama, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa tugas kamu yang ditugaskan itu telah, kamu pula yang perlu bertasbih, minta ampun dengan Allah, istighfar pada Allah. Ini mengisyaratkan bahawa Nabi SAW akan dipulangkan kepada Rabbnya, akan dibawa pulang bertemu Rabbnya, iaitu Nabi akan dekatnya wafat Nabi SAW. Inilah yang difahami oleh Ibn Abbas ketika beliau diminta pandangan untuk mentafsirkan ayat surah An-Nasri ketika diminta oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Okey. Kita masuk pada muka surat 453. Fadilat surah. Saya baca ringkas ya. Seperti membaca seperempat Al-Quranul Karim. Riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Orang bertanya kepada seorang sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pernah bertanya kepada seorang sahabatnya, "Sudahkah kamu kahwin hai fulan?" Jawabnya, "Belum ya Rasulullah. Saya tidak mempunyai apa-apa kahwin di antara pertanyaan Nabi yang lain kepada sahabat tadi ialah, "Alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath?"
Qala bala qala rubu'ul Quran. Bukankah ada bersamamu surah An-Nasri? Maksudnya memang bukankah kau dah hafal surah Iza Ja'a Nasrullah? Sahabat kata, ya Rasulullah. Nabi kata, itu seperempat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Kalau kahwin dan calon isteri tak tahu surah ni, maharnya adalah dengan mengajarkan surah ini kepada isterinya. Ajarkan, itu dikira manfaat yang boleh diterima dalam bab hatta perkahwinan. Maksudnya mengajarkan ilmu itu juga sebagai mahar yang diterima. Mahar yang diterima. Yang penting kat sini, lafaz yang ingin dibincangkan adalah rubu'ul Quran, iaitu 1/4 daripada Al-Quranul Karim. Soalan yang kedua, surah Al-Quran yang terakhir diturunkan. Okay, Abdullah bin Utbah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepadaku, wahai Ibnu Utbah, tahukah kamu surah apakah daripada Al-Quran yang paling akhir diturunkan? Jawabnya tahu, iaitu surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, benar jawapanmu. Okey, soalan yang perkara yang nak bincangkan. Di sini kata surah terakhir diturunkan. Dan kita akan jumpa dalam perbincangan surah-surah yang lain akan disebutkan juga surah-surah terakhir yang diturunkan selain daripada surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Kita jumpa nanti surah ketika ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada dikatakan surah ini surah yang terakhir diturunkan. Ada surah berkata wattaqu yawman turja'una fihi wattaqu sebagai ayat terakhir. Ada yang sebut dengan beberapa qaul yang lain. Jadi macam mana cara kita nak faham sebenarnya? Manakah surah yang betul-betul dikatakan sebagai surah terakhir atau ayat terakhir? Kita perlu faham maksud ulama. Bila disebutkan surah terakhir, dia berbeza dengan ayat terakhir. Surah terakhir yang diturunkan secara sempurna, mana surah terakhir yang diturunkan secara sempurna, iaitu daripada surah kat sini, surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, berakhir dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Satu surah yang sempurna. Surah terakhir turun adalah suratul Nasri yang sempurna. Manakala ayat terakhir, di situ berlaku khilaf ulama ayat-ayat yang lain. Kita akan bincangkan kemudian. Jadi kalau ada khilaf lagi, ada ayat berkaitan dengan fiqh, ada ayat berkaitan dengan akidah dan sebagainya, ayat terakhir. Ada ayat yang berkaitan dengan terakhir dengan erti kata surah-surah yang turunkan ketika Hajatul Wida' dan ke bawah dan selepasnya. Ini semua istilah ulama gunakan. Okay. Jadi surah An-Nasri adalah surah terakhir, iaitu surah yang sempurna diturunkan terakhir dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana ayat pertama. Okay. Boleh saya buat? Saya cuba tanya soalan. Prof, insyaAllah boleh tanya. Kita nak ingatkan balik pelajaran kita awal-awal. Apakah surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran? Kalau dapat siapa bagi sikit komen. Surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran Karim. Iqra, Ustaz. Iqra. Pandangan yang betul, pendapat yang betul pada tuan imam kita, Tuan Haji Zainal. Terima kasih. Tapi Iqra hanya diturunkan ayat 1 hingga ayat 5. Sebab tu bila kita baca surah pertama diturunkan, kita dengar Iqra. Betul lah. Tapi ada ulama kata surah pertama diturunkan adalah suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Kenapa? Itu surah yang sempurna. Manakala ayat pertama turun, tak ada ulama tak syak lagi ayat pertama turun, ayat pada suratul Alaq daripada ayat 1 sampai ayat 5. Cuma kalau dikatakan surah pertama turun adalah surah Al-Fatihah yang diturunkan secara sempurna. Ini pandangan.
Jadi beza dari segi penggunaan istilah surah pertama turun dengan ayat pertama turun. Jadi 5 ayat pertama turun adalah 5 ayat awal surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan surah yang pertama turun secara sempurna, diturunkan secara sempurna dalam Al-Quran Karim adalah surah Al-Fatihah. Kadang-kadang sebagai ulama merujuk surah pertama dengan susunan mushaf, iaitu surah Fatihah adalah surah yang awal sekali kita buka Quran, kita jumpa. Macam mana kita nak tahu maksud ulama? Tengok pada ayat sebelum dan selepasnya, baru kita temukan, oh maksud mereka begini dan begitu. Sebab tu ketika menukilkan kalam ulama, kita perlu tengok kalam buku atau sumber asal tempat kalam itu dinukilkan agar kita memahami kalam ulama secara yang betul, dengan cara yang betul, iaitu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh mereka. Okey. Jadi surah ini, kelebihan surah ni kedua, surah Al-Quran yang terakhir diturunkan. Bukan bererti ayat terakhir. Ayat terakhir ada ayat-ayat yang lain. Ketiga, sebagai isyarat Rasulullah SAW akan wafat. Tuan-tuan boleh bacalah apa yang tercatat daripada buku surat 453. Kita akan sentuh kemudian nanti insya-Allah. Confirm akan dibincangkan. Kita tengok asbab nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Asbabun nuzul, sebab nuzul. Radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Al-Khattab, ini yang saya confirm kita akan bincangkan dah kat sini dah. Jujurnya saya tak sempat nak baca apa yang ada dalam buku ni sebab saya ambil gambar sampai tu buka. Tapi saya pernah baca sebelum ni, lama dah, ketika sebelum Ramadan hari tu. Jadi saya yakin kisah ni dinukilkan dalam buku ni, cuma tak kita baca sekarang ni. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memasukkan aku ke dalam perhimpunan orang-orang tua pejuang dalam perang Badar. Ini satu kemuliaan untuk Ibn Abbas. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, zaman tak jauh dari zaman Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat kawan Nabi, kawan rapat Nabi, memang sebaya dengan Nabi SAW ramai. Yang merupakan orang kanan Nabi SAW masih ada pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi dalam majlis yang ramai-ramai, Nabi bawa budak masuk. Dalam majlis, contoh dalam mesyuarat, katalah majlis profesi negara. Tak maaf, ambil nama profnya ni, MDN. Majlis MPN. MDN dakwah. Majlis profesi negara. Semua profesor umur prof lah. Tiba-tiba hari itu dalam majlis tu ada seorang yang umurnya muda. Nampak mungkin degree lagi mungkin, tiba-tiba masuk mesyuarat. Tak kena sangat sesuai majlis, tapi tiba-tiba masukkan. Macam itulah keadaan. Bukan profesor, mungkin kena ada gelaran profesor, tapi katalah majlis ulama. Tukar kita tengah ambil majlis ulama negara. Tak ada kaitan siapa-siapa MUN. Okey. Majlis ulama negara. Jangan pula lepas ni orang kata saya buat-buat. Ni buat contoh je. Ulama ni biasanya kita nampak orang yang tua-tua. Tiba-tiba seorang pelajar baru umur 22 tahun, lepasan degree, muda lagi, ada sekali dijemput oleh pengarah contoh, atau dijemput oleh menteri atau siapa yang dikatakan yang ada jawatan. Zaman tu Sayyidina Umar Khattab, zaman Sayyidina Umar, ahli mesyuarat hanya dianggotai oleh sahabat Muhajirin Ansar, kebanyakan mereka ahli Badar. Apa ahli Badar? Peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam. Dan yang hadir dalam peperangan tersebut ialah orang yang awal masuk Islam. Hanya orang yang awal masuk Islam, dan ketika itu mereka orang tua pada zaman perang Badar. Jadi mereka ni orang-orang yang hebat. Dan dikatakan ahli Badar di situ, yang dimasukkan oleh Ibn Abbas ini adalah sahabat Muhajirin Ansar yang terlibat dengan bai'ah Abu Bakar secara langsung. Orang hebat lah. Tiba-tiba Umar panggil Ibn Abbas masuk. Duduk sekali. Ya, ada budak-budak kat situ.
sekali ada sama budak-budak. Ibn Abbas ni anak budak Abbas. Budak muda. Okey. Kata mereka seolah-olah memperkecil dan memandang remeh dengan kehadiranku. Maksudnya tak selesa lah. Tak selesa budak kecil tak masuk dalam majlis orang tua. Aku kira tujuan Umar berbuat demikian agar mereka mengetahui tentang kemampuanku. Ini bila cerita bila lepas semua dah meninggal ni. Nampak kita akhirnya. Kata, aku tak tahu kenapa Umar bawa aku masuk. Semata-mata. Bukanlah Ibn Abbas sebagai orang yang bukan ahlinya masuk. Kata Ibn Abbas, aku tahu Umar buat ni semata-mata nak tunjukkan kemampuan tafsir yang Allah berikan kepada aku. Sebab Nabi dah doakan kepada Ibn Abbas, Allah kata, Allah mafaqihu fid din wa alimu ta'wil. Dan itu yang Umar nak tunjukkan kepada ahli Badar ataupun ahli mesyuarat ketika itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, apakah pendapat kamu sekalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sebahagian mereka menjawab. Kata Umar, apa makna idza jaa nasrullahi wal fath dalam surah ini? Apa makna surah ini? Maka ada mereka menjawab, maksud surah ini, di dalam surah ini Allah telah menyuruh agar kita memujinya dan memohon keampunan setelah kita mendapat kemenangan dan penaklukan. Macam biasalah yang kita syarahkan tadi. Dan sebahagian yang lain diam dan tidak memberikan apa-apa jawapan. Ini cara golongan yang hebat. Mereka bila dah ada yang lain cakap, biarkan. Mereka setuju dengannya, mereka diam. Atau kalau mereka tidak mempunyai pandangan, mereka bukan ahlinya atau tidak tahu apa, mereka akan diam. Ini kaedah yang betul. Okey. Kemudian Umar bertanya kepadaku. Ini Umar nak ni. Dah tanya pada pandangan semua, kata, apa iza ja'a nasrullah? Bila kemenangan sampai, maka bertasbih pada Allah, pada Allah dan puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bertanya kepada Ibn Abbas, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Adakah ini pandangan kamu wahai Ibn Abbas? Lalu aku menjawab, tidak. Dia kata, aku tidak. Lalu Umar kata, kalau begitu bagaimanakah pendapatmu? Aku menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nak beritahu kepada Nabi bahawa dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang jauh. Beliau tidak menafikan makna yang terkandung dalam surah An-Nasr seperti mana difahami oleh ahli Badar. Tapi pandangan beliau bukan sekadar itu. Beliau kata, walaupun Allah beritahu begitu, tapi Allah mengisyaratkan satu perkara yang lain, iaitu ajal Nabi SAW. Kenapa? Qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalik. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota, ini alamat ajal kamu dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila ajal dekat, maka bertasbihlah, bertahmid, istighfar kerana Allah menerima taubat. Kenapa Allah perintahkan perkara ini? Sebab ajal kamu dah dekat. Tugas ini yang difahami oleh Ibn Abbas. Faqala Umar, maka Umar kata, la a'lam minha illa ma taqul. Aku tak ada pandangan lain kecuali sama macam apa yang kamu kemukakan wahai Ibn Abbas. Sekarang Umar kata apa? Siapa lagi yang lebih alim daripada Sayyidina Umar? Tak ada. Lepas Abu Bakar, Umar adalah orang yang paling alim tentang agama ni. Dan Umar kata, pandangan aku sama. Tak ada pandangan lain wahai Ibn Abbas. Di sini mengisyaratkan kemuliaan Ibn Abbas. Kenapa Umar masukkan Ibn Abbas dalam majlis ni? Majlis ni tengah bincangkan tentang tafsir, bincangkan perkara ni. Ibn Abbas dimasukkan kerana kepakarannya, bukan kerana pangkatnya. Ikutkan pangkat, dengan umur beliau tak layak duduk majlis tersebut. Namun kerana kepakaran. Sebab tu kita nampak di sebahagian daripada universiti, ada pensyarahnya langsung tak ada apa-apa sijil. Saya tak tahu diamalkan tidak. Prof, ada ke konsep ni di Malaysia? Pensyarah yang tak ada sijil langsung. Di Madinah Munawarah,
ketika Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah diminta oleh ramai syekh untuk pergi mohon mengajar Universiti Madinah. Universiti Madinah ni universiti yang ada kedudukan yang tersendiri. Universiti yang proper. Ya. Jadi bila Syekh Syanqiti rahimahullah pergi bertemu duga, yang temu duga Syekh bin Baz. Mereka sesama ulama kenal lah Syekh Muhammad Amin Syanqiti, iaitu penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Satu dunia akan akur dengan keilmuan beliau. Beliau menafsirkan kitab tafsir Al-Quran, tafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi hafalan Quran, hafalan hadis, syair dan ansab Arab ni memang kepakaran Syekh Muhammad Syanqiti. Ketika beliau diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz tanya kepada Syekh Muhammad Syanqiti, Syekh, apakah syahadah yang kamu miliki? Maksudnya apakah syahadah ni bahasa Arab ada dua makna lah. Makna pertama syahadah artinya ijazah lah. Apa ijazah yang ada miliki? Ini adalah syahadat artinya sijil yang anda miliki ataupun kelulusan yang anda miliki. Syekh Muhammad Amin Syanqiti jawab, aku ada dua syahadah. Syekh kata, okey tunjukkan. Minta Syekh tunjukkan syahadah mana satu. Mungkin degree atau master ke atau degree tu buat PhD ke, wallahu alam. Bila diminta oleh pegawai, kata beliau, aku boleh dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila jawab istilah syahadah dengan istilah alim akidah. Dua kalimah syahadah. Syekh bin Baz senyum. Dia kata, anda lulus. Lulus dan diterima untuk menjadi pensyarah Universiti Islam Madinah Munawwarah. Sebab beliau memang dijemput. Kepakaran yang ada pada ramai di kalangan ulama besar, mereka tidak memiliki sijil. Tapi mereka adalah profesor-profesor hebat. Profesor Hamka. Tidak ada sijil. Diberikan gelaran profesor dan doktor daripada Syekh Al-Azhar. Dan kepakaran, wallahu alam, di Malaysia wallahu alam. Tapi pengamalan ini dilakukan di sebahagian universiti. Mengiktiraf kepakaran seseorang bukan berdasarkan kepada sijil sahaja, malah berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu kepakaran seorang dalam bidang tersebut. Okey. Ibn Abbas suka ni statement ni. Ya? Ustaz Muhaizat suka statement Ustaz. Harap tak dijadikan sebagai bahan untuk bermudah-mudah dan kepakaran itu perlu dinilai oleh ahlinya. Masalah ramai yang menyatakan pakar bukan sebabkan kepakaran yang sebenar, hanya kerana orang tu kawan aku, kumpulan aku sebagainya. Tapi ini antara bagaimana contoh beberapa pakar-pakar dunia yang diiktiraf keilmuan mereka dengan anugerah, gelaran profesor anugerah, bukan kerana mereka mengajar lama ataupun cukup syarat sebagai cukup syarat untuk melengkapkan keperluan dalam gelaran tersebut. Okey. Jadi ini secara umum. Saya rasa kalau pergi lebih jauh akan kita buka pada soalan insya-Allah. Kita minggu depan kita akan sambung waktu turun surah dan kita akan habiskan insya-Allah. Saya akan habiskan pertemuan akan datang insya-Allah. Ini secara umum apa yang tercatat, insya-Allah kita buka pada perbincangan dan soalan. Insya-Allah dipersilakan insya-Allah. Silakan sahabat semua kalau ada soalan insya-Allah. Ustaz Ahmad, Mak Daud. Tak ada soalan hari ni. Tak ada soalan hari ni. Okey. Saya yakin Sama ada soalan tadi tu. Itulah. Saya nampak beberapa kali menyala mikrofon. Saya rasa dia tu yang dia nak tanya pasal tu, apa ni? Pasal nikah tu, Iza Ja'a Nasrullah tu. Mas kahwin murah tu, Ustaz. Okey, insya-Allah. Di pihak saya tutup dulu. Okey, silakan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.